Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, untuk subjek ASK pada hari ini, kita akan ke topik yang cikgu sebut hari tu, bab 2. Bab 2 bab apa? Bab 2 bab apa sayang? Perwakilan data. Okey, bagus. Perwakilan data. Okey, 2.1 kita belajar apa? Bab 2 perwakilan data, 2.1 kita akan belajar apa? Kriptografi dalam keselamatan data. Kriptografi dalam keselamatan data. Cikgu ada minta tak kamu baca dulu? Ada tak cikgu minta hari tu? Bacalah sikit dia kata kan. Sebagai pengetahuan sedia ada kamu. Okey, buka buku teks muka surat 29 dulu. Sebelum cikgu masuk slide, buka dulu buku teks muka surat 29. Kalau kita tengok pada buku teks muka surat 29, sejak zaman purba hingga zaman moden, kriptografi telah digunakan oleh manusia untuk menjaga privasi mesej yang ingin dihantar. Pelbagai kaedah sifar diwujudkan untuk menjamin keselamatan data dan memastikan mesej yang hanya dapat dibaca dan difahami oleh penerimanya. Okey, kalau kamu faham kriptografi itu apa? Apa itu kriptografi? Kriptografi boleh, kriptografi boleh. Kalau kita tengok cerita orang putih, cerita orang putih yang menunjukkan cerita zaman dulu, dia menghantar surat, menghantar utusan, guna apa? Burung merpati. Dia guna burung merpati. Okey, dia tulis surat, dia letak, dia ikat surat itu pada kaki burung merpati. Okey, katalah dalam perjalanan burung merpati itu terbang dan ditembak. Burung merpati itu ditembak oleh pihak musuh. Awak rasa pihak musuh dapat baca tak surat yang terikat pada kaki burung merpati tersebut? Siapa nak jawab? Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Kenapa? Sebab guna kod. Kriptografi. Yes, sebab dia guna kod rahsia. Dia guna bahasa rahsia. Sampai sekarang pun kita pun menggunakan bahasa rahsia. Kalau dia guna bahasa yang mudah difahami oleh musuh, bahasa biasalah, kan, yang sama dengan musuh, yang bahasa dia bercakap sekarang. Jadi musuh boleh tahulah kan apa yang terkandung dalam surat tersebut. Tapi sekiranya dia guna perkataan kod-kod rahsia, musuh tak akan dapat baca. Hanya penerima yang akan dapat baca. Itulah tujuan. Daripada dulu lagi sebenarnya dah ada dah kriptografi ni. Ya. Okey, kita pergi dekat slide. Okey, nampak tak slide? Nampak. Okey, alhamdulillah nampak. Okey, untuk Nampak. tajuk hari ini, kriptografi dalam keselamatan data 2.11, kriptografi dalam komputeran.
Okey, kita pergi pada objektif pembelajaran. Saya harap kamu dapat menerangkan maksud dan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran. Dia mudah je, hari ni simple sikit saja. Okey, apa maksud kriptografi? Kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani. Kriptos dan graphen. Kriptos ni bermaksud sembunyi dan graphen bermaksud tulis. Jadi kita boleh huraikan sebagai teknik kerahsiaan atau lebih dikenali keselamatan komunikasi data. Bahasa rahsia, tulisan sembunyi-sembunyi. Kan? Tujuan utamanya adalah untuk melindungi informasi daripada terdedah dan dipintas oleh pihak lain. Macam tadilah, tujuannya supaya pihak musuh atau pihak lawan tak dapat membaca ataupun orang lain. Kamu nak hantar dekat A, minta tolong orang C hantar. Nak hantar surat dekat orang A nak hantar surat dekat orang B, minta tolong kawan orang C hantar. Orang C ni tak amanah tau. Dalam perjalanan dia nak hantar dekat orang B, dia sempat baca surat kamu. Tapi sayangnya dia tak dapat baca sebab kamu dah menggunakan kod-kod rahsia. Kamu dah guna kaedah sifar. Macam-macam sifar kamu guna. Langsung dia tak boleh baca, dia pun hantar je lah dekat surat dekat orang B. Okey. Gambar di atas menunjukkan contoh tulisan hieroglif yang digunakan oleh golongan elit tamadun Mesir Purba. Yang tulisan hieroglif ni ialah salah satu contoh kriptografi. Okey. Dalam kita pada zaman moden kita pun bergantung kepada sistem komputeran digital. Situasi ini telah menyebabkan pelbagai kebanyakan maklumat penting atau maklumat sulit individu, masyarakat dan negara disimpan dalam bentuk digital yang boleh diakses melalui laman sesawang. Okey. Perkara-perkara ini dia telah membuka ruang kepada penceroboh maklumat penceroboh maklumat. Jadi untuk mengatasi masalah pencerobohan maklumat, kriptografi telah menjadi satu keperluan besar untuk melindungi kepentingan maklumat dalam pengkomputeran. Okey, kita ada 4 kepentingan perkhidmatan keselamatan data. Yang pertama ialah kerahsiaan, yang kedua ialah pengesahan, yang ketiga ialah integriti dan yang keempat tiada sangkalan. Okey, kita tengok satu-satu. Apa maksudnya tu? Okey, untuk kerahsiaan ini ialah kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi supaya maklumat tersebut tidak diketahui oleh pihak lain selain penerima. Rahsia, kerahsiaan. Okey. Yang kedua, pengesahan. Pengesahan ini pengenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi. Okey, contoh nama pengguna dan password kata laluan bagi pembengkan internet yang hanya boleh diakses oleh pengguna yang sah sahaja. Maksudnya hanya tuan itu sahaja yang boleh memberi pengesahan melalui nama pengguna dan juga password. Itu pentingnya pengesahan. Sebab orang lain tak mungkin boleh sahkan. Kalau dalam kita nak create perbankan internet, online banking, masa kita nak create tu, kita diberi 3 soalan. Kita diberi 3 soalan yang mana jawapan kepada 3 soalan itu hanya kita saja yang tahu. Itu tujuan pengesahan. Kadang-kadang kita call mana-mana customer service, biasanya mereka akan tanya sebab dia nak tahu betul ke tuan punya kad bank kita hilang kan, contoh kad bank kita hilang, kita call customer service Maybank contoh. Kan, masa kita call, kita cakap dengan customer service,
Customer service akan tanya kita soalan pengesahan. Sekurang-kurangnya dia tanya kita 2. Tujuan dia tanya soalan pengesahan supaya dia bercakap dengan orang yang betul. Tuan yang betul, tuan yang sebenar. Itu maksud pengesahan. Integriti. Apa maksud integriti? Perkhidmatan keselamatan yang mengenal pasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain. Contoh, transaksi perbankan dalam internet menggunakan kriptografi bagi mengelakkan pihak lain melakukan perubahan sebarang maklumat dalam transaksi seperti jumlah wang, nombor akaun dan sebagainya. Okey. Bank dia memang menjaga integriti dia sebab dia menjaga keselamatan kita punya akaun kita, dan dia takkan sewenang-wenangnya bagi pihak lain nak buat apa-apa perubahan. Contoh, kita nak keluarkan duit. Kita dah set nak keluarkan duit ni, akaun kita hanya boleh keluar dalam masa 1 hari, tak boleh lebih daripada 5,000. Contoh ya. Kita memang dah set benda tu. Tiba-tiba ada orang lain cuba nak, sebab dia dah curi kita punya kad dan dia cuba nak ubah had pengeluaran kita. Daripada 5,000 dia cuba nak ubah 10,000. Sebab dia seboleh-bolehnya dia nak keluarkan duit kita sebanyak yang boleh dalam selepas dia mencuri kita punya kad kan. Tapi kadang-kadang memang tak dapat. Ya, memang tak dapat sebab integriti. Bank dia dah jaga part yang itu ya, supaya tak ada orang lain yang boleh melakukan perubahan pada sebarang maklumat kita. Okey. Tiada sangkalan. Tiada sangkalan digunakan untuk membuktikan bahawa penghantar dan penerima maklumat tidak menafikan bahawa mereka menghantar dan menerima maklumat tersebut. Kita tak boleh sangkal. Sebab bila kita dah hantar, memang betul kita dah hantar, kita tak boleh menafikan yang kita dah hantar dan kita telah menerima maklumat tersebut. Ya. Setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Manual. Alright. Okey. Apa yang saya nak tanya kepada kamu, berikan satu contoh aplikasi yang menggunakan kriptografi. Ya, berikan satu contoh aplikasi yang menggunakan kriptografi. Yang kedua, mengapakah kriptografi ini diwujudkan? Okey, kamu boleh tengok soalan yang cikgu tanya itu pada halaman 31 buku teks uji minda 2.1. Yang itu cikgu nak kamu hantar kepada cikgu. Hantar by WhatsApp saja. Kamu just type dekat WhatsApp pun dah mencukupi, dah memadai pada cikgu. Ya. Begitu juga dengan aktiviti 2.1. Hanya jawab soalan yang pertama aja. Senaraikan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran. Satu saja. Ya, soalan kedua hingga 4 tak perlu jawab. Ya, senaraikan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran. Jadi ada 3 soalan yang kamu kena jawab. Kamu just type melalui WhatsApp, hantar personal dengan cikgu. Okey, boleh? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh terangkan maksud dan kepentingan kriptografi. Sekiranya kamu boleh menjawab soalan cikgu, bererti objektif pembelajaran kita telah tercapai. Okey, untuk kelas seterusnya minggu depan cikgu cuba cari masa walaupun cikgu jaga SPM, kita akan ke subtopik 2.1.2, proses cipher. Ya, proses cipher. Jadi cikgu minta kamu baca muka surat 33. Baca muka surat 32,
dan 33. Okey. Slide kena cikgu akan beri untuk kamu buat nota. Ya? Boleh? Nanti cikgu bagi slide ya. Boleh. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih sebab join kelas cikgu. Cikgu tak nak ambil masa terlalu lama. Nanti mengganggu tugas-tugas yang lain. Kan cikgu pun nak kena hantar tugasan juga. Okey, terima kasih anak-anak. Jumpa lagi untuk subjek ASK pada minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu.